Sebanyak 60 orang responden telah menjawab soal selidik tersebut. Berdasarkan soalan dalam borang tinjauan, analisis telah dibuat untuk mengkaji kesan kepelbagaian agama atas hubungan etnik, pencapaian negara dari segi ekonomi, politik dan sosial, serta hubungan antara penganut agama berbeza. Berdasarkan catatan tersebut, kebanyakan responden berpendapat bahawa kepelbagaian agama menggalakkan kesepaduan antara rakyat. Selain itu, majoriti responden berasa bahawa rakyat negara Malaysia berpotensi untuk mencapai perpaduan antara kaum dengan agama. Oleh itu, ini membuktikan bahawa ramai responden berpendapat bahawa kepelbagaian agama mempunyai impak positif atas hubungan etnik. Dari segi ekonomi pula, majoriti responden bersetuju bahawa kepelbagaian agama membantu dalam pencapaian negara dari segi ekonomi. Di samping itu, lebih daripada separuh bilangan responden berpendapat bahawa kepelbagaian agama adalah penting untuk pembangunan negara. Oleh itu, majoriti responden bersetuju bahawa kepelbagaian agama membantu dalam pencapaian negara dari segi ekonomi. Dari segi politik, kebanyakan responden setuju bahawa isu-isu agama sering dijadikan topik hangat dalam politik. Tambahan pula, walaupun majoriti responden bersikap neutral terhadap pernyataan bahawa bidang politik merangkumi semua agama dan bangsa dengan adil, tetapi bilangan responden yang setuju adalah lebih daripada bilangan responden yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Oleh itu, kepelbagaian agama mempunyai impak yang agak positif atas pencapaian negara dari segi politik. Dari segi sosial pula, hampir 70% responden berpendapat bahawa perbezaan agama dan budaya memberi kesan positif kepada negara dari segi sosial. Selain itu, lebih daripada 90% responden setuju untuk memberikan peluang sama rata kepada setiap rakyat dalam setiap bidang pekerjaan tanpa mengira kaum dan agama. Dalam menjalani kehidupan seharian, kebanyakan responden jarang menghadapi kesukaran mengenai agama dan kebudayaan. Oleh itu, ini telah membuktikan bahawa kesan kepelbagaian agama atas pencapaian negara dari segi sosial adalah agak positif. Bagi hubungan antara penganut agama berbeza, kebanyakan responden dapat bergaul agak baik dengan orang lain yang menganuti agama berbeza. Kesimpulannya, kepelbagaian agama tidak menjadi penghalang kepada perpaduan dan ia mempunyai kesan yang agak positif atas hubungan antara penganut agama berbeza. Seterusnya, saya akan membentangkan kesan agama terhadap pencapaian negara dari segi ekonomi, politik dan sosial berdasarkan penyelidikan dan kajian sastra. Pertamanya, dari segi ekonomi, antara pencapaian negara termasuklah terdapat kepelbagaian agama dan etnik dalam sebuah syarikat. Hal sedemikian membawa kesan kepada ekonomi negara sebagai contoh melalui pelaburan swasta apabila produktiviti sebuah syarikat tersebut meningkat. Kepelbagaian ini membawa kepada bakat dan kemahiran yang berbeza demi mencapai matlamat yang sama. Seterusnya, Malaysia juga telah diiktiraf sebagai pusat pelancongan dunia. Euromonitor International, iaitu agensi kajian pasaran global dari London, United Kingdom, menyatakan Malaysia berada dalam kelompok 10 negara destinasi pelancongan terbaik dunia 2018. Salah satu faktornya adalah kepelbagaian dalam masyarakat di Malaysia yang menjadi satu daya tarikan kepada negara lain. Dalam bab politik pula, Malaysia telah mewujudkan pentadbiran yang multi-etnik dan agama. Pada zaman sebelum merdeka, kepelbagaian dalam pentadbiran pada waktu itu adalah lebih ke arah ingin menuntut kemerdekaan daripada British. Kini, perkara tersebut dilihat dapat meluaskan perspektif dalam menyelesaikan masalah dan menguruskan negara. Selain itu, Malaysia juga telah menggubal perlembagaan yang fleksibel. Dengan kata lain, walaupun setiap agama mempunyai pantang larang masing-masing atau terdapat undang-undang atau akta-akta yang telah lama digubal, undang-undang tersebut masih boleh dipatuhi hingga kini oleh semua orang. Akhir sekali, dari segi sosial, masyarakat Malaysia hidup aman dan sentosa hasil daripada anutan agama-agama mereka. Oleh kerana setiap agama mengajarkan perkara baik dan meninggalkan perkara buruk seperti keganasan dan pertumpahan darah, amalan-amalan baik ini dapat diterap dalam diri setiap individu bagi membentuk masyarakat yang toleransi dan hormat menghormati antara satu sama lain. Seterusnya, masyarakat Malaysia juga berjaya mencapai persefahaman antara satu sama lain melalui anjuran rumah terbuka perayaan peringkat kebangsaan di mana perayaan agama disambut secara bersama-sama tanpa mengira etnik atau agama. Pada tahun 2015, sebuah perayaan Aidilfitri iaitu perayaan penganut agama Islam yang turut dihadiri oleh Perdana Menteri pada waktu itu disambut beramai-ramai oleh masyarakat tempatan yang pelbagai.